Tahukah kenapa mereka memboikot saya? Sebab saya tidak habiskan pantang di rumah mak mertua yang asyik mengeluh penat. Bila saya tidak menghabiskan pantang di situ, mak mertua berasa malu dengan adik-beradiknya dan jaja cerita kononnya menantu tak sukakan dia. Selepas daripada peristiwa tu, saya sudah tidak mengajak suami balik ke kampung. Suami pun tak nak balik jika saya tak ada bersama dia, kononnya. Padahal memang dia tak suka balik kampung. Suami memang berubah layanannya kepada saya. Saya pula semakin tertekan dengan keadaan baby saya yang boleh dikategorikan sebagai high demand baby. Saya jadi sangat kurus kering kerana tak sempat makan sebab kena uruskan dan menyusukan baby. Saya terkontang-kanting uruskan sendiri. Suami memang tiada ambil pot langsung. Sedangkan dialah yang paling teruja bila saya disahkan mengandung dulu. Perangai dia berubah sejak peristiwa saya enggan berpantang di rumah mertua. Saya sangat depres. Setiap hari saya depres sehingga baby berusia 7 bulan. Saya berulang kali diganggu bisikan dan simptom sakit mental saya pun keluar lagi. Suami pula tak faham sakit tersebut dan menganggap saya hanya bersikap kurang ajar. Saya meminta cerai berkali-kali. Saya pun tak sedar kenapa saya selalu minta cerai bila sakit. Saya seolah-olah dapat bisikan. Suami yang tak memahami sakit saya. Dia pun terus menceraikan saya. Tapi kami rujuk semula. Dan tak lama lepas tu, kami bercerai lagi. Dia tak faham dan baran. Dia anggap saya ni hanya mengada-ngada. Maka semudah itu dia lafaz cerai. Sewaktu saya sihat, saya pernah nasihatkan dia supaya faham bila sakit. Bila saya sakit, cuba untuk tenangkan saya dari bercakap perkara yang bukan-bukan. Kemungkinan tu bukan diri saya. Dia masih tak faham. Maka tercerailah kami talak 2. Saya yang sedang sakit diceraikan dan ditinggalkan di stesen bas untuk balik sendiri ke kampung bersama baby saya. Di kampung, saya mendapat rawatan dari pakar dan Alhamdulillah saya beransur pulih. Selepas pulih, saya memohon ampun pada suami dan saya akui memang salah saya menyusahkan hidup dia. Kami rujuk kembali. Mungkin ini terakhir kali. Kalau bercerai lagi, mungkin dah jatuh talak 3. Dia pernah ugut nak ambil hak penjagaan anak kami kalau kami bercerai lagi. Yelah, saya kan pesakit mental, mesti dia akan dapat hak jagaan tu. Selepas rujuk, kami PJJ. Saya bekerja sebagai guru sambilan di kampung dan dia pula tinggal di Shah Alam. Selama setahun jugalah kami PJJ. Kemudian saya tak tahan dan ambil keputusan balik ke pangkuan suami. Saya tak berani keluar bekerja kerana saya tidak mengenali mana-mana pengasuh dan saya tidak percayakan taska. Maka saya membuat tuition di rumah. Kemudian saya mengandung anak kedua. Pada masa ni, suami selalu outstation dan saya menguruskan anak sulung sendirian. Macam-macam cabaran yang harus saya lalui sendirian. Tahun 2020 adalah tahun yang sedih buat saya. Saya disahkan mengandung anak ketiga dan kandungan ini tidak dirancang. Sakit mental saya menyerang kembali. Suami seperti biasa tak faham pun yang saya tengah sakit. Perangai saya sering berubah apabila sakit. Tapi dia tak tahu nak bezakan. Saya tak tahu sama ada dia tak tahu ataupun buat-buat tak tahu. Dia kahwin dengan saya sebab anggap saya sempurna. Alih-alih, saya sakit pula selepas berkahwin. Sudahlah sakit yang memalukan, sakit mental. Bukan sakit kanser ke apa. Sejak tahun lepas, suami mula bersikap kasar dan naik tangan pada saya. Kami sering bertengkar dalam hal-hal kecil dan rumah tangga semakin tak aman. Kami suami isteri mula duduk berasingan. Suami memilih duduk di rumah ibunya. Mak mertua dan kakak ipar kerap datang ke rumah setiap hujung minggu. Kononnya berniat baik nak tengok saya, nak bersihkan rumah kami. Tapi akhirnya mereka rancang bawa lari anak saya dan menyebabkan saya bertambah sakit mental. Yang saya sedih, saya adalah orang yang sama sewaktu saya sakit dan sihat. Tapi tak ada seorang pun daripada mereka yang memandang dan melayan saya dengan belas kasihan. Saya tahu, ni mesti rancangan suami dan keluarganya untuk asingkan saya dengan anak. Sampai sekarang, saya masih belum dapat bertemu dengan anak saya.
Saya sangat rindukan mereka. Dalam masa yang sama, saya dalam proses rawatan. Jadi, saya hanya biarkan saja mereka menjaga anak-anak. Tapi malangnya, saya rasa saya telah dipinggirkan suami. Saya lalui semua ni seorang diri. Saya seolah-olah digantung tak bertali. Suami dah lama tak pulang ke rumah. Nak tanya khabar pun tak. Saya pernah meminta berpisah cara baik dengan suami, tapi suami tak nak dan terus menggantung saya. Sehingga kini, dia masih tidak menghubungi saya. Saya hanya mampu berdoa dan memohon jalan keluar daripada Allah. Semoga saya sembuh seperti sedia kala dan mulakan hidup sekali lagi. Sekarang masih dalam proses. Sesiapa nak hukum saya, hukumlah. Sesiapa nak doakan saya, terima kasih. Doakanlah tuntutan taklid saya dipermudahkan.